Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan. Saya Nizamiah Asikin Muhammad Zubni dalam Dunia 11 Pagi. Lebih 11,000 kanak-kanak terbunuh atau cacat dalam perang saudara di Yaman hampir 8 tahun lalu. Pengarah Eksekutif Tabung Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu UNICEF, Catherine Russell, dalam laporan mengenai krisis kemanusiaan terburuk dunia berkata, angka sebenar kematian mungkin jauh lebih tinggi. Ratusan ribu kanak-kanak lagi berisiko maut akibat penyakit yang boleh dicegah dan kebuluran. Kira-kira 2.2 juta kanak-kanak Yaman mengalami kekurangan zat yang serius. 1/3 daripadanya berusia di bawah 5 tahun. Kebanyakan berisiko tinggi diancam wabak taun, demam campak dan penyakit lain yang boleh dicegah menerusi vaksin. Tunjuk perasaan anti-kerajaan di Peru bertugas ganas mengorbankan 2 nyawa. Pertempuran tercetus antara penunjuk perasaan dengan polis di bandar selatan Andahuaylas pada Ahad mengorbankan seorang remaja dan seorang lagi penunjuk perasaan. Sekurang-kurangnya 5 lagi cedera termasuk seorang pegawai polis. Ketiga penunjuk perasaan cuba menyerbu lapangan terbang di bandar berkenaan. Menteri Dalam Negeri Cesar Cervantes menggesa penduduk bertenang. Bantahan semakin memuncak terutama di utara dan bandar Aden sejak Badan Perundangan Amerika Selatan itu menyingkirkan bekas Presiden Pedro Castillo. Ia susulan tindakan Castillo membubarkan Kongres dan memerintah menerusi dekri. Penunjuk perasaan mendesak pembebasan Castillo dan pilihan raya baharu diadakan. Pakistan mendakwa tentera Afghanistan melepaskan tembakan ke arah lintasan sempadan mengorbankan 6 nyawa. Menurut kenyataan, tentera Pakistan berpuluh lagi penduduk cedera dalam kejadian berhampiran pekancaman di bandar Baluchistan itu. Jurucakap Polis Wilayah Kandahar pula mengesahkan berlaku pertempuran di pekan berkenaan. Beliau bagaimanapun tidak maklumkan butiran lanjut mengenai kejadian tersebut. Seorang anggota Taliban maut dan 10 lagi cedera termasuk 3 orang awam dalam kejadian itu. Di Zambia, 27 mayat dipercayai migran Habsyah ditemukan di utara bandar Lusaka. Menurut polis, mangsa yang kesemuanya lelaki berusia antara 20 hingga 38 tahun dipercayai meninggal dunia akibat kelaparan dan kepenatan. Bagaimanapun, seorang mangsa ditemukan masih hidup dan dibawa ke hospital. Kebanyakan pencari suaka menggunakan Zambia sebagai transit ke Afrika Selatan, ekonomi kedua terbesar di rantau itu. Salah satu gunung berapi paling aktif di Amerika Tengah meletus sekali lagi memuntahkan lahar dan debu sekaligus memaksa pihak berkuasa di Guatemala City menutup lapangan terbang terbesar negara itu dan lebuh raya utama. Gunung berapi Fuego mula meningkatkan aktivitinya sejak Sabtu dan mengeluarkan lahar serta debu. Angin yang membawa debu serta asap tebal ke Guatemala City sejauh 35 km memaksa lapangan terbang antarabangsa La Aurora ditutup sementara pada Ahad. Menurut kenyataan Direktorat Am Aeronautik Awam, sekurang-kurangnya 2 penerbangan tiba terpaksa dilencongkan sebelum ia dibuka semula pada tengah hari. Laluan yang menghubungkan selatan dan tengah Guatemala juga ditutup sebagai langkah berjaga-jaga. Beralih ke perkembangan sukan, Kapten Portugal Cristiano Ronaldo menegaskan tiada gunanya memberi reaksi dalam suasana tegang kini. Beliau mengulas mengenai penyingkiran Selasau dalam Piala Dunia 2022 di Qatar. Dalam hantaran di akaun Instagramnya, beliau menegaskan menangi pilihan Piala Dunia bersama Portugal sememangnya merupakan impian terbesar dalam kariernya. Ronaldo bagaimanapun tidak menyentuh mengenai persaraannya walaupun memulakan 2 perlawanan terakhir di bangku simpanan keputusan yang mencetuskan perdebatan di Portugal dan seluruh dunia. Sementara itu, pengurus England Gareth Southgate mahu mengambil sedikit masa sebelum memutuskan sama ada kekal atau meninggalkan pasukan itu. Kontrak semasa Southgate akan berakhir hujung tahun 2024. Ini bermakna beliau masih berpeluang memimpin England dalam Euro 2024. Bagaimanapun, beberapa pemain berharap Southgate terus kekal sebagai pengurus Three Lions. Antaranya Kapten pasukan Harry Kane dan Declan Rice yang menganggap Southgate cemerlang dalam membimbing skuad kebangsaan. Sekian berita yang disunting oleh Haslinda Hassan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan.